A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi ila yaumin la raiba fihi, amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Allah SWT berkuasa berkir muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT diberi kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan kembali dalam siri-siri kuliah Zuhur. Dan kita berada di bulan Januari dan juga bulan Rabi' al-Awwal. Pertemuan lepas telah terbincangkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat kita berada di bulan yang menyaksikan banyak paparan-paparan santunan Rasulullah SAW yang kita ambil terhadap non-Muslim. Sementara kita berada di bulan Januari yang banyak melibatkan sambutan dan juga banyak interaksi kita dengan mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Maka daripada golongan non-Muslim ini kita kena lihat bahawasanya ada benda yang telah pun digariskan, diletakkan suatu had yang tidak boleh kita terlibat, dan ada perayaan yang boleh kita melibatkan diri bersama-sama dengan mereka. Maka paparan-paparan ini telah pun dipaparkan oleh Rasulullah SAW dan tindakan-tindakan Rasulullah SAW. Dan kita lihat seawal daripada Christmas, kemudiannya pada awal tahun baru, kemudiannya minggu lepas kita kawan-kawan kita daripada agama Hindu menyambut Taipusam, kemudian minggu lepas, hujung minggu ni kawan-kawan kita daripada yang Cina akan menyambut Chinese New Year. Maka kita terpaksa akui bahawasanya kita hidup dalam keadaan masyarakat majmuk. Maka keliling kelalang kita ni memang ada masyarakat yang bukan Islam, yang mana hak mereka itu telah pun diberikan oleh syarak sebenarnya. Sekiranya seorang kafir itu dia bukan kafir harbi, dia bukan kafir yang diperangi, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijaga haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pula kalau dalam sebuah negara Islam, walaupun kita belum mencapai sebuah title negara Islam, tapi kita telah pun mendapat negara umat Islam. Jadi dalam keadaan kita lihat hadis-hadis Rasulullah yang menjaga hak-hak golongan kafir ini, golongan kafir yang tidak memerangi umat Islam. Antaranya hadis Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yarah ra'yatal jannah walau kana rihuha tujadu min masirati 40 sanah. Maka Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahidan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid ini adalah kafir yang telah membuat janji setia dengan umat Islam, yang hendak hidup bersama-sama dengan umat Islam, maka lam yarah ra'yatal jannah, tidak akan cium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walau kana rihuha, walaupun bau syurga itu tujadu min masirati 40 sana. Maka walaupun bau syurga terdapat di kesan lah 40 tahun perjalanan dah dapat kesan dah, akan tetapi kalau kita membunuh seorang kafir mu'ahid, maka tidak akan dapat berbau syurga, tak dapat mencium bau syurga. Maka masuk lagi tak dapat. Sebab apa? Sebab masalah bunuh kafir mu'ahid aja. Maksudnya mereka ini dilindungi oleh Islam, diberikan hak oleh Islam. Lepas itu disebut juga dengan kafir zimmah, kafir zimmi. Zimmi maksudnya di bawah zimmah Rasulullah, di bawah zimmah umat Islam, di bawah zimmah naungan, di bawah lembayung umat Islam. Maka mereka ada hak-hak mereka. Maka kita lihat dalam keadaan kita pada hari ini, ramai kafir yang berada keliling-keliling kita ini, maka ada benda-benda yang boleh kita bersama dengan mereka, ada benda-benda yang kita kena biarkan mereka dengan mereka.
Maka dalam Quran memberikan satu had, melibatkan akidah dan juga ibadah. Maka lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maka kena cerahkan pada mereka. Ada benda-benda tak boleh terlibat. Walaupun Ustaz sekejap je kita bukannya nak menyembah Tuhan dia, kita nak join aja, syok. Nak pakai Santa Claus apa semua tak boleh. Nak syok ke, nak join ke apa semua, ada benda boleh join, ada benda tak boleh join. Bila melibatkan akidah dan ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Adapun perkara yang bukan akidah dan bukan ibadah, maka tidak menjadi masalah. Maka dia termasuk dalam bab thaqafah. Thaqafah maka iaitu pengetahuan secara umum. Kalau pengetahuan secara umum, maka dia bukan di perkara akidah dan tidak masuk dengan hadis Rasulullah yang mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, yang menyerupai sesatu kaum tadi, maka dia sebagai kaum tersebut. Yang dikatakan tasyabbuh tadi, tasyabbuh bil kufar bil akidah wal ibadah. Tasyabbuh menyerupai orang kafir pada akidah dan ibadah. Tapi kalau menyerupai pada perkara yang bukan akidah, bukan ibadah, pakai baju macam orang kafir pakai kan, semua pakai jubah aja, mana tak boleh. Terpulanglah nak pakai apa pun, yang penting pakai untuk aurat. Dan tidak ada pakaian yang dicop label kan, atau telah pun dilabelkan agama. Kalau ada label atas agama, maka benda itu tidak boleh. Tapi kalau label tu budaya, maka tidak punya masalah. Nak pakai apa, tali leher, pakailah. Jangan tali leher semata, cukup lah. Maka nak pakai tali leher, nak pakai buku jaket apa semua, pakailah. Tak nak pakai serban, nak pakai topi cowboy, pakailah. Pergi mancing, pakai serban, gelap muka. Pergi mancing, pakai topi cowboy, supaya dapat kita menahan pancaran matahari dan sebagainya. Maka benda budaya tak masalah. Benda budaya, benda thaqafah pengetahuan umum, maka tidak ada masalah. Maka sebab itulah bila kita hidup dengan masyarakat ni, kita kena mengenal masyarakat tu, ini adat dia ke, budaya dia ke, akidah dia. Kalau ini melibatkan akidah dia, maka tidak boleh kita sertai mereka. Kalau ini melibatkan budaya mereka, maka tidak menjadi masalah. Tapi budaya pun, oleh kerana ada stigma agama di situ, setakat mana yang dibenarkan maka boleh. Dan bila masuk budaya yang dah masuk pada benda yang akidah, maka setakat akidah tak boleh dah. Tapi setakat sebelum akidah tu boleh. Kita akan perincikan. Jadi kita lihat bagaimana bila melibatkan perkara-perkara yang akidah, maka tiada tolak ansur dia. Bila melibatkan akidah, tiada tolak ansur, maka lakum dinukum waliyadin. Dan perkara yang akidah ni kita kena bagi tahu pada kafir-kafir ni, pada kawan-kawan non-Muslim ni kita bagi tahu. Sebab mereka ni kalau kita bagi tahu, dia akan ambil perhatian. Dia akan ambil perhatian. Sebab selama hari ni ayah-ayah kita dulu dah selesai dah masalah dia. Ayah-ayah kita dah selesai masalah, dia bagi tahu dah pada kafir-kafir ni, kami bak anjing alergi, bak babi haram makan, bak rasuah memang tak boleh belasah, bak melibatkan judi tak boleh join, bak melibatkan arak tak boleh minum. Maka orang non-Muslim dah tahu dah. Kalau dia nampak ada orang tu minum arak ke apa, dia tahu dia Melayu kulit, ini bukan Islam. Orang Islam dia akan hormat, sebab orang Islam takkan minum arak. Orang Islam takkan berzina, takkan apa semua. Maka mereka dah tahu dah. Kalau dia ajak kita ke rumah mereka pun, dia akan sediakan makanan yang tidak ada masalah, tidak ada kerbau pendek, dia ke kerbau panjang. Maka takkan sediakan benda-benda yang orang Melayu tak boleh. Dia tahulah. Sebab apa dia tahu? Sebab kita cerita kepada dia. Minta maaf kami anjing ni alergi sikit, dia jaga anjing dia. Minta maaf babi ni kami alergi, kalau tidak panggang kerbau pendek tu, dia panggang cara yang tidak melibat jiran-jiran, tidak ganggu. Maka sebab apa? Sebab dia faham benda tu. Maka bila dia faham benda tu, maka kita kena fahamkan pada dia, umat Islam ini akan bersama-sama dengan mereka pada benda-benda yang boleh saja. Yang tak boleh, silakan mereka dengan mereka saja. Kalau ajak, minta maaf kami tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi. Maka kita bagi tahu dia elok. Bila dia bagi tahu dia elok, maka dia faham. Dia faham, maka kita tak boleh join pada mereka. Tapi kalau benda tadi benda yang tak ada masalah, maka kita boleh join. Contoh kalau dia ajak pada benda yang akidah melibatkan perayaan-perayaan yang melibatkan akidah di ibadah dia. Bila melibatkan perayaan akidah ibadah dia, contoh perayaan walaupun kita rasa macam syok je ustaz, best je, cantik pula, macam menarik je,
tak boleh juga. Contohnya macam Christmas. Christmas ni perayaan yang melibatkan akidah dan ibadah dia. Melibatkan akidah dia, maka tak boleh kita terlibat dengan mereka. Walaupun nampak macam best start, dia ajak kita bagi hadiah pada orang, ajak kita pakai topi Santa Claus apa semua tu, maka itu penglibatan dengan mereka, maka tak boleh. Maka kalau dia nak buat, silakan, buatlah. Buatlah, tidak ada masalah. Tapi kita tidak boleh terlibat dengan mereka. Jadi kalau dia ajak jom sambutan New Year, sambutan awal tahun, walaupun awal tahun itu ada dicop dengan stigma agama, nama pula tahun Masihi, ada nama Isa Al-Masih di situ, tapi dia bukannya akidah, dia bukannya isu akidah, dia bukannya isu ibadah, tapi dia isu perkara yang melibatkan takwim. Takwim termasuk dalam bab thaqafah. Thaqafah ni pengetahuan secara umum, benda-benda hebat dengan pengetahuan, maka tidak menjadi masalah, boleh pakai. Ini berdasarkan kepada ayat Allah SWT dalam surah Yunus ayat 6. Allah SWT mengatakan, wallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Jadi Allah SWT mengatakan wallazi, dialah, itu Allah lah yang ja'ala asy-syamsa diya'a, yang menciptakan syamsa, mataharinya diya', memancarkan pancaran terik, wal qamara nura, dan qamar, bulan, mengeluarkan nur cahaya tidak terik. Maka Allah bezakan dua tu, term matahari terik, bulan tak terik. Sebab apa? Sebab kedua-duanya wa qaddarahu manazila, kedua-duanya tu ada sistem masing-masing, sistem orbit masing-masing. Allah tetapkan qadar, Allah qaddarahu, Allah telah tetapkan bagi kedua-dua tadi ada manazil, dia punya pusingan dia masing-masing, ada orbit dia masing-masing. Untuk apa orbit-orbit tadi? Bulan tadi dia punya sistem dia lain, sistem memancarkan cahaya dia. Dia pantul baca itu yang kita belajar sains kecil-kecil dulu. Matahari ni memancarkan tenaga apa ni? Cahaya. Bulan tak ada cahaya, dia menyerap cahaya matahari, kemudian dia pantulkan balik dia. Maka semua benda tu ada cerita 1000 tahun dulu lah. Maka dah cerita 1000 tahun dulu lah. Sebab itulah Quran mustahil dibuat oleh Nabi Muhammad. Mesti ada benda hebat yang menurunkannya, kuasa hebat yang menurunkannya. Jadi kita lihat bagaimana maka Quran mengatakan lita'lamu adada sinin wal hisab. Jadi kami ceritakan orbit-orbit tadi, bulan bintang punya perjalanan tadi, lita'lamu adada sinin wal hisab, untuk kamu mengetahui, untuk kita mengetahui, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang adada sinin, bilangan tahun-tahun, wal hisab, dan kiraan-kiraan. Maka daripada situlah lahir takwim. Dalam sistem pusingan matahari tadi lahir takwim, takwim Masihi. Walaupun dah dicop ada stigma agama di situ, tapi dia asalnya ialah takwim yang Allah ciptakan. Itu juga takwim Hijri. Maka takwim Hijri itu berdasarkan lunar kalender, sistem bulan. Maka sistem bulan tadi digunakan juga bukan Hijri aja, takwim Jahiliyah pun pakai bulan. Maka manusia telah melabel manusia di situ, tapi sebenarnya Allah punya. Maka bila Allah punya, maka tak masalah untuk pakai. Maka untuk kita join dalam menyambut tadi tidak menjadi masalah. Sebab benda tadi kita menyambut juga takwimnya Allah ciptakan. Walaupun ada stigma manusia di situ, cuma cara menyambut itu je. Nak menyambut tak masalah, benda harus, cuma cara menyambut. Kalau cara menyambut dibuat dengan cara yang membazir, maka jadi kawan setan. Kalau tak membazir, tak ada hal, benda harus, maka silakanlah. Maka walaupun ada stigma agama di situ, Ustaz ni kafir punya ni, takwim ni, maka tidak ada masalah. Sebab dia bukannya akidah dan ibadah, dia termasuk dalam bab thaqafah. Bahkan Allah kata Allah punya tu. Bahkan Allah ciptakan sistem tadi, sistem matahari dan sistem bulan, dua sistem yang besar. Lita'lamu, untuk kamu semua mengetahui. Ada sini bilangan tahun-tahun. Maksudnya Allah tak kata satu tahun satu takwim, ada banyak takwim. Ada sini pelbagai jenis tahun, pelbagai jenis tahun yang berlandaskan bulan dan matahari. Ada tahun Thailand, nampak 1000 tahun lebih lah. Pergi ke Hanyai, jangan sebab 10 tahun ni, 4 tahun 4000 lebih. Pergi ke Mekah, tengok kita bertolak daripada KLA 1 hari bulan sampai Mekah 20 hari bulan. Maka 20 hari bulan itu sebenarnya 20 tu yang besar tu ialah tarikh Hijri, yang kecil ialah miladi. Kita kat sini ni yang besar tu ialah miladi, yang kecil tu Hijri. Maka dua-dua tak ada masalah. Sebab kedua-duanya ialah Allah punya. Walaupun stigma kafir kat situ, tapi itu tidak menyebabkan kekafiran.
Sebab apa? Sebab bukan akidah. Maka yang dikata dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin wa minhum, tadi siapa yang menyerupai orang kafir tadi, maka penyerupaan dalam bab akidah dan ibadah. Maka kalau penyerupaan dalam bab syafaqah ini tidak menjadi masalah. Dan kita lihat bagaimana itu satu. Jadi kalau takwim Masihi boleh kita terlibat, maka akan yang tak lama lagi hujung bulan ni kan, kita cuti panjang sikit, maka yang hujung bulan ni ialah takwim yang melibatkan masyarakat Cina. Masyarakat Cina ni lagi lah tak ada agama, yang dia ada ialah pahaman manusia je. Maka lebih mudah untuk kita bersama dengan mereka, kita boleh berdakwah dengan mereka. Bukan kita bersama tu kita nak masuk terlibat dengan orang, tak. Kita masuk tu sebab kita nak menyebarkan dakwah lagi. Boleh, tak masalah. Kawan-kawan kita yang pergi bagi buah limau, pergi pun nak bagi buah limau, tak ada masalah apa. Daripada tahun puasa surau, bagi buah limau 1 lori, bagilah. Maka itu mungkin boleh mendekatkan diri kita dengan mereka. Jadi bila kita buat benda tu menyebabkan kita akan mendekatkan diri dengan sasaran dakwah kita. Maka tak timbul, Ustaz, ini kafir ni perayaan ni, dia tidak menjadi masalah. Sebab kita nak merayakan dia punya takwim tadi. Takwim walaupun ada sentimen agama di situ, tapi dia masih lagi benda bukan akidah, benda bukan ibadah. Maka boleh kita bersama dengan perayaan-perayaan melibatkan takwim. Cuma setakat mana yang tidak ada bab akidah. Tapi dah masuk bab akidah juga, sebab dalam takwim ni pun ada juga akidah dia. Contohnya kan, takwim tahun apa, tahun kuda. Tahun kuda ni ada ong, bila masuk ong ada nanti dulu. Bila bab ong tu nanti dulu, tak boleh. Bila bab ong sebab dia melibatkan qada wal qadar Allah SWT. Dia jangan kacau. Jangan kacau melibatkan qada dan qadar Allah, maka tu hak Allah SWT. Jangan ni tahun babi ni kubur, tahun ni tahun ayam ni macam ni dia tak. Itu kerja Allah SWT. Tapi kalau nak bersama benda-benda melibatkan bagi limau, makan limau tu, muka darah dah setara 1 lori tak apa kan. Jadi kita lihat bagaimana itu melibatkan takwim. Tapi kalau melibatkan agama, akidah tu, contohnya lepas bangun ni taipusam, maka taipusam, maka kita tak boleh terlibat dengan mereka. Kalau mereka ajak, maka beritahu betul lakum dinukum waliyadin. Maka jangan galak-galak nak pergi. Kalau nak pergi juga, hantar wakil kita. Wakil boleh pergi. Walaupun dia wakil kita, tapi boleh kita bagi wakil yang kafir pergi. Maka yang tak kafir ni jangan cuba-cuba nak join, sebab benda tadi melibatkan akidah dia. Begitu juga masyarakat Cina pun ada juga yang akidah ada. Oh, Cina ni banyak benda yang boleh join, Ustaz. Tapi jangan join benda akidah. Contoh hantu lapar. Dia nak bagi masalah kenyang, hantu dah makan, jangan terlibat. Jangan kita terlibat sekali kan, tak boleh. Dia ada perayaan yang tak boleh juga. Hantu lapar lah, cap bom apa semua tu melibatkan akidah dia. Hantu apa ni, balik rumah lah apa semua, melibatkan akidah dia, tak boleh terlibat. Adapun kalau sekadar Chinese New Year melibatkan takwim, maka itu satu benda yang tidak ada larangannya. Maka bertakwim melibatkan awal tahun Masihi, tahun Chinese New Year atau tahun-tahun apa yang ada pun, tahun Jahiliyah sendiri pun, maka tidak ada masalah. Maka kita boleh terlibat. Maka itu benda-benda yang melibatkan segi akidah, ibadah dan juga syafaqah. Satu lagi, bila kita nak melibatkan diri dengan Muslim ini, ialah benda-benda yang melibatkan kemanusiaan boleh. Kemanusiaan dan juga kemasyarakatan. Maka bila kemasyarakatan dan kemanusiaan, maka kita diharuskan untuk bersama dengan mereka. Cuma setakat hak kemanusiaan ini, jangan masuk dalam bab akidah dia. Sebagai contoh, kalau berlaku kematian, petang-petang macam minta dengan dia kan, tiba-tiba dia meninggal, kita tak pergi ziarah dia, buruk perangai. Bila meninggal, menyorok dalam rumah. Masa petang-petang main badminton, di hujung minggu main golf, tiba-tiba kawan termati, tengok mana Pak Mat ni, tak ada pun member golf dia. Maka harus untuk kita pergi ziarah, tapi setakat kemasyarakatan dan kemanusiaan, bukan melibatkan akidah dia. Maka contoh, kalau apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, kita lihat bila lalu dia jenazah Yahudi, maka Rasulullah bangun. Rasulullah bangun dan Rasulullah beri penghormatan bagi jenazah Yahudi tadi. Sahabat-sahabat beritahu Rasulullah, ya Rasulullah Yahudi itu, jenazah Yahudi ya Rasulullah. Maka disebut dalam Sahih Bukhari, maka Rasulullah mengatakan, alaisat bil insan, tidakkah Yahudi itu manusia juga? Isunya yang Rasulullah beri penghormatan bukan pada Yahudi itu, tapi pada jasad Yahudi yang telah pun dicabut nyawa dia. Jadi bila seorang itu telah dicabut nyawa dia, maka dia anak Adam. Dia bukan Yahudi, dia bukan kafir, dia bukan Islam, bukan apa-apa juga. Dia anak Adam. Maka dalam Quran kata, walaqad karramna bani Adam.
maka semua kami memuliakan anak Adam ni. Maka semua anak Adam dimuliakan. Maka boleh kita muliakan dengan kita ziarah dia. Atas dasar ziarah sebagai seorang anak Adam. Sebab yang Yahudi tu ataupun yang kafir, yang baik dan jahat tu, yang buruk tu, ialah roh tadi. Roh tu yang menentukan iman tak iman ni. Ada pun yang jasad dia ialah anak Adam. Maka Allah suruh walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan Adam tu. Nanti kita kena muliakan. Maka boleh kita ziarah kita yang meninggal daripada golongan meninggal ni bahasa Melayu, bahasa Arab ni mati. Golongan yang meninggal itu golongan non-Muslim. Tapi ziarah pada tahap kemanusiaan lah. Maka kita ziarah, datang JKK semua ziarah. Kami pergi JKK kampung Pinang Sebatang, kami mengucapkan takziah kepada keluarga Acong. Semoga keluarga Acong bersabar dengan apa yang berlaku. Okey, itu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Boleh bagi peruntukan kepada dia kan, untuk melegakan kesedihan dia, bagi semangat sikit kan. Tapi yang tak boleh itu melibatkan akidah dia. Kami JKK mengucapkan takziah dan juga semoga mendiang bersemadi dengan amannya. Kata-kata itu melibatkan akidah dia. Akidah no tak ada. Tapi kalau ucapan melibatkan kemasyarakatan, yes. Melibatkan kemasyarakatan dia, dan kita boleh bersama dengan program dia, kita bagi penghormatan pada keluarga dia, dan juga minta keluarga terus sabar. Itu je, itu melibatkan kemanusiaan. Tapi jangan join dia punya dunia akidah dia, sebab dia pun ada istilahnya macam tali arwah kita lah. Dia pun tali arwah tu, kita jangan join sekali. Bila dia tali arwah, kita pun terima kasih, kami minta diri, semoga semua keluarga Acong sabar. Itu sebagai dakwah kita pada mereka. Tapi kalau kita menjoin sekali, itu juga selesai, tak boleh. Maka ada benda melibatkan kemasyarakatan, yes, wajar. Jangan tak pergi. Kalau tak pergi, buruk banget. Petang-petang mana minta, tiba-tiba dia meninggal tak pergi. Maka boleh kita pergi. Sebab Rasulullah bangun bagi penghormatan pada jenazah Yahudi tadi. Itu disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi di situ kita lihat bahawasanya dalam bab apa-apa, iaitu pengetahuan, dalam bab takwim, dalam bab melibatkan kemasyarakatan dan kemanusiaan, maka harus untuk kita berinteraksi dengan mereka, untuk kita bersama-sama mereka, kita bersalam-salaman dengan mereka, main badminton berpeluk-peluk pada ni, berpeluk, tak apa. Kalau lelaki perempuan, lelaki sama lelaki. Kalau lelaki perempuan jangan duduk pasal kawan tu menang, peluk, tak boleh lelaki perempuan. Walaupun depan ramai ke apa, haram tetap haram, tak kisah apa pun. Jadi, Ustaz, kalau peluk tu macam mana Ustaz? Peluk orang macam mana ni? Dia baru lepas makan stok albab tadi. Tahu dah peluk kawan tu. Maka tak ada masalah tuan. Sebab yang makan tu dia, bukan kita. Maka kalau dia makan, benda tu halal tu dia. Maka lancarlah bunuh dia pun. Maka walau luar peluh pun, maka peluh tadi bukannya najis. Sebab apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam tadi. Maka anak Adam tadi tak ada masalah. Maka kalau keluar ke badan dia, walaupun Al-Quran menyatakan innal kafir najsun, semua orang kafir itu najis. Maka yang dikatakan najis tadi bukannya tubuh badan dia. Tubuh badan dia bukan najis. Yang dikatakan najis ialah akidah dia. Yang Quran kata najis tadi ialah akidah, bukan tubuh badan. Maka kalau akidah, maka kita lah yang kena usaha untuk buat usaha dakwah bagi akidah dia betul. Maka tapi kalau melibatkan tubuh badan, tidak ada najisnya, melainkan najis yang betul tu lah. Kalau sekadar keluar peluh tu tidak menjadi masalah. Boleh kita bersama mereka apa semua. Maka itulah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Maka kita hidup di kalangan kita ni, ada non-Muslim. Maka interaksi dengan cara yang benar, supaya kita tidak meletakkan satu halangan dalam berdakwah. Maka bila kita tahu hak-hak kita, hak mereka, apa benda yang boleh, apa yang tak boleh, maka banyak benda dakwah kita boleh buat. Kalau tak banyak benda lah kita payah. Dia nak ajak salam pun payah agak. Dia boleh peluh-peluh dah kita letak itu mental block itu kan. Padahal tak ada apa. Benda Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam. Maka kita jangan buat benda itu kan. Mana benda yang dah boleh tu boleh lah. Jangan pandai buat tak boleh pula. Maka menyebabkan dakwah kita tersekat, disebabkan kesilapan kita sendiri. Maka kita tahu apa yang boleh dan mana yang tidak boleh melibatkan akidah. Maka lakum dinukum waliyadin, no, tidak boleh terlibat mereka. Bahkan kita kena bagi tahu mereka, kami tak boleh bab ni. Dayah kita dulu dah selesai tanggungjawab dia, tak beritahu kepada kafe-kafe ni, non-Muslim ni, kami bab arak, no, tak minum. Kami bab babi, memang tak makan. Bab anjing, alergi. Bab arak, bab judi, memang kami tak terbuat.
Maka orang kafir, orang Muslim sekarang dah tahu lah. Dah tahu. Maka tugas kita panjang sikit je lagi. Bukan sekadar 4 benda tadi, tapi juga termasuk dengan benda-benda yang melibatkan akidah, maka kita tidak akan boleh bersama-sama dengan mereka. Maka itulah guideline untuk secara umumnya untuk sama dengan sahabat kawan-kawan kita non-Muslim. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.